walidina wa ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam rumah Allah untuk melaksanakan perintah Allah, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Kita selesai mengerjakan ibadah solat fardu isyak secara berjemaah dan kita dapat pula mengerjakan solat sunat tarawih 4 rakaat sudah, dan dapat pula kita duduk di dalam satu majlis yang disebut oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah. Maknanya raudah tu maknanya taman, jannah syurga. Raudatul Jannah artinya taman-taman syurga. Majlis ilmu walaupun di mana sahaja, satu majlis yang menyebut tentang Allah, menyebut tentang Rasulullah, menyebut tentang Islam, walaupun seringkas mana sekalipun majlis tersebut dari segi zahirnya, tetapi majlis itulah disebut oleh Nabi dengan panggilan Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, di sana ada juga Raudatul Jannah. Itu secara khusus. Kata Nabi, antara rumahku dengan masjidku, di situ adalah taman-taman syurga, yang kita sebut sebagai raudah, kapet warna hijau. Kalau kapet merah tu bukan dia. Dan sekarang jadi susah nak masuk banding dulu-dulu. Dulu beratur boleh masuk. Lah ni kena pakai apps, kena ikut permit. Kalau lulus permit dia tu baru lepas masuk. Sekali masuk sebulan, lepas tu tak boleh masuk dah. Kena tunggu permit baru pula baru boleh masuk. Berebut orang nak masuk, beratur nak masuk ke raudah, berebut-rebut nak masuk taman-taman syurga. Tetapi taman-taman syurga yang ada di tempatnya masing-masing, dia tak berebut. Yang taman syurga di bumi Madinah, dia berebut. Sedangkan Nabi sebut ada satu lagi taman syurga juga, sama je, taman syurga juga, iaitu di tempat kalian masing-masing, kata Rasulullah. Iaitulah disebut sebagai majlis ilmu macam malam ni. Walaupun ini sekadar tazkirah ringkas, kita selitkan antara
kita solat sunat tarawih ni, walaupun ia ringkas, dia tetap termasuk dalam hadis Nabi yang mengatakan inilah Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Dan hari ini kita dipilih oleh Allah SWT untuk berada di dalam taman-taman syurga Allah. Maka harap-harap di dunia Allah pilih kita duduk di taman syurga pada malam ini macam ni, maka di hari akhirat kelak Allah pilih kita untuk ditempatkan kita di dalam syurganya yang sebenar secara hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. As-Sayyidul Fadil Raisul Masjid, yang saya hormati pengerusi masjid, Wasadatul Fudala Al-Ulama, dan sekalian para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang tak dapat saya nak sebutkan namanya, tetapi tidak sedikit pun rasa hilang hormat, malah melebihkan lagi dan memuliakan lagi para asatizah, tuan-tuan guru. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Dan kepada pimpinan-pimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syiah, dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang bertungkus lumus menjayakan program-program imarah masjid dari sudut ilmu dan amalnya, dan kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini, duyufunal a'izzah rahimakumullah, dan semua tetamu-tetamu Allah pada malam ini, moga-moga kita semua dirahmati Allah, insya-Allah. Amin. Baik, tazkirah kita malam ni adalah malam yang pertama dalam bulan Ramadan. Kita belum puasa lagi, esok baru puasa. Tapi mungkin sebelum ni ada yang dah puasa sunat. Allah sebut, saya nak ambil dua ayat Quran. Dalam Al-Baqarah tadi tuan imam pun ada baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin min mithlih, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Wada'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Mutaakhirin ini kita lihat keadaan umat khususnya dalam negara kita Malaysia semakin parah dari sudut agamanya, lebih-lebih lagi dari sudut akidahnya. Baru-baru ni kita diviralkan dengan lebih kurang 2-3 video dari kalangan anak-anak muda lelaki, rupa mukanya muka Melayu Islam, yang terjebak dengan ajaran sesat secara terang-terangan, yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah. Ini sesat lagi menyesatkan. Dan selama cakap di hadapan, video kemudian ditayangkan di khalayak. Saya ingat kalau ada siapa-siapa yang ada simpan video tersebut, tak usah share lah, tak usah share. Walaupun kita tujuan kita share, kita nak maklumkan orang, oi, macam ni punya dahsyat pun ada, betul. Tapi kita takut video tu sampai kepada orang yang tak berapa faham tentang agama, mudah terpedaya. Itu lebih bahaya, boleh terjebak. Sebab yang kita lihat tu anak-anak muda, dan masa depan Islam ini bergantung kepada mereka. Kita bahagian yang, kalau mereka tu pemuda, kita apa? Kita petua. Bahagian kita habislah. Bak kata tu guru kami, pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik, habislah, selesai.
Kita masuk dah dalam kubur, dalam tanah. Tapi macam mana dengan anak kita? Macam mana dengan cucu kita? Macam mana dengan cicit kita? Kalau daripada sekarang kita tidak pupukkan Islam itu betul-betul pada mereka, macam mana masa depan Islam? Boleh jadi, minta maaf cakap, boleh jadi nama kita tersenarai di dalam ahli jawatan kuasa masjid. Nama kita Tuan Imam, nama kita Tuan Bilal, nama kita Tuan Siap, nama kita ahli jawatan kuasa. Kalau tak pun, sekurang-kurang kita bahagian ahli jemaah, anak qaryah. Kita jaga elok-elok masjid kita. Tapi kalau kita tak jaga agama kita, takut-takut lepas kita lelapkan mata, anak kita sendiri yang nak rombak masjid, cucu kita sendiri yang nak robohkan masjid. Sebab apa? Sebab kefahaman agama yang tidak dipupukkan di dalam hati mereka dengan sepatutnya. Sebab tu Allah sebut tadi dalam ayat tadi, kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini ramai orang lawan Quran, ramai orang pertikai Al-Quran, bersenda ayat Al-Quran. Dia kadang-kadang dari sudut pertikaian tu dia tidak secara direct, tetapi dia orang cakap apa, secara sinis. Macam orang duk pelekeh lah kan. Dia hina hukum hudud, potong tangan. Dia kata kalau nak rasa sup tangan pi Kelantan lah. Cakap apa gini ni? Soal mu nak sokong parti mana lantak ke mu? Tapi bila mu hina hukum Allah, tilka hududullah, ini hukum Allah. Ini bukan hukum ulama, ini hukum Allah. Bila kamu hina hukum Allah, kamu sudah mengisytihar perang dengan Tuhan, mengisytihar perang dengan Allah Ta'ala. Allah yang cipta kamu, Allah yang ada syurga dan neraka. Agak-agak kalau kamu isytihar perang dengan Tuhan, Allah nak campak kamu di mana? Hari ni orang boleh main-main dengan hukum hakam Allah. Nak ditambah pula dalam keadaan disekat para asatizah kita, alim ulama, nak berceramah kan. Isu jawabnya isu tauliah. Saya nak berjelaskan apa tujuan kita buat pentauliahan ni. Tujuan buat pentauliahan, kita nak sekat ajaran yang sesat, ajaran yang menyeleweng, ajaran yang tak betul, ajaran yang bukan daripada aliran ahli sunnah wal jamaah kan? Itu tujuan kita. Tapi kalau seseorang itu, asatizah itu, ulama itu, tuan guru itu sudah masyhur dengan ilmunya, sudah dikenal dengan ilmunya, apa yang disampainya benar, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, mazhab fiqhnya adalah mazhab Imam Syafi'i, aliran tasawufnya daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Selesai dah lah. Apa yang perlu disekat, apa yang perlu dihalang, permudahkanlah. Kalau dia tak ada tauliah negeri tersebut, permudahkan dengan memberi tauliah sementara ke sebagainya, supaya majlis agama tadi dapat terus berjalan. Daripada kamu sekat majlis agama, sedangkan majlis maksiat terus berleluasa, ini mengundang bala Allah. Bila bala Allah turun, bukan setakat ahli maksiat yang kena, malah ahli taat, tuan imam, tuan Bilal, semua tu. Allah tunjukkan keliling negara kita sebagai satu jadi teladan kepada kita kan? Apa yang berlaku di Sulawesi, apa yang berlaku di Aceh, dan yang terbaru apa yang berlaku di Turki. Gempa, tanah terbalik, banjir dan sebagainya, air laut naik apa sebagainya. Jangan kita seronok, jangan kita kata negara kita tidak ada lingkaran gunung berapi, tak ada. Negara kita tak ada gempa. Turki pun tak pernah sangka dia akan berlaku gempa seteruk itu. Dia pun tak pernah sangka. Dan tak ada yang mustahil untuk Allah menurunkan bala di atas muka bumi kita. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Kerana Allah itu maha kuasa. Lepas tu jangan cabar Tuhan, jangan cabar Allah Ta'ala. Nah? Dan kadang-kadang yang kita lebih sedihkan, punca Islam kita diperlekehkan, diperendahkan, bukan semata-mata daripada golongan orang-orang kafir yang benci kepada Islam semata-mata, tetapi ia juga berpunca daripada
orang Islam itu sendiri. Orang Islam itu sendiri. Kita tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Di manakah kita meletakkan ketinggian Islam? Di manakah kita meletakkan kesungguhan kita terhadap Islam agama kita ni? Minta maaf tuan-tuan, kena pula pentazkirah yang pertama saya, hari pertama, malam pertama pula. Jadi saya terpaksa sebut. Saya, untuk makluman, mungkin ada yang tak tahu, saya kuliah bulanan di sini. Tiap-tiap bulan saya datang sini. Datang daripada bumi Perak ke sini untuk membaca kitab, berkongsi, bukan nak mengajar pun, nak berkongsi ilmu apa yang kita dah belajar daripada guru kita dan dikongsikan bersama supaya kita dapat manfaat bersama, supaya akidah kita betul sama-sama, kan? Tetapi pada malam ni saya hadir mengkagumkan, istilah ni, mengkagumkan. Sebab apa mengkagumkan? Sebab ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harap-harap lepas Ramadan pun macam ni lah. Betul tak? Itu sebab tu saya cakap tadi, tepuk dada, tanya iman kita masing-masing, di mana kita meletakkan ketinggian Islam tu sendiri. Kalau nak kita bagi alasan sebabkan hari ni 1 Ramadan, betulah ramai. Dah kenapa nak kena 1 Ramadan baru nak ramai? Adakah Allah ada di 1 Ramadan sahaja? Kan? Kalau alasan kita di hari lain itu kita bekerja, hari ni pun bekerja juga. Dalam satu hadis Nabi sebut tentang Ramadan. Nabi membahagikan Ramadan ni kepada 3 fasa, 3 kedudukan. Hadisnya berbunyi, sabda Nabi SAW, syahri Ramadana salasah. Ramadan itu ada 3 peringkat. Awalu syahri Ramadana rahmatun. Awal-awal bulan Ramadan itu rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahannya maghfirah, keampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhirnya adalah kebebasan daripada api neraka. Jadi bila Nabi kata sebut 3, kita puasa ni berapa hari? Kita puasa berapa hari? 30 hari. Kadang-kadang 29, kadang-kadang genap 30. Dia tengok pada anak bulan. Jadi katalah kita ambil genap 30 hari, maka Nabi membahagikan pada 3 fasa, maknanya 10, 10, 10. Nabi kata awalu syahri Ramadana, awal-awal Ramadan, makna awal Ramadan tu 10 malam yang pertama. Macam inilah ni malam yang pertama. 10 malam yang pertama, kata Nabi, rahmatun, rahmat. Rahmat apa makna? Kasih sayang. Kita boleh hadir ramai-ramai pada malam ini kerana kasih sayang Allah. Sebabkan Allah sayang kepada kita, Allah petik hati kita untuk datang ke rumah dia. Minta maaf cakap, walaupun mungkin ada di antara kita yang tak biasa datang, tapi malam ni kita datang. Kenapa malam ni kita datang? Rahmatun, rahmat daripada Allah, sayang daripada Allah. Persoalannya, di mana sayang kita pada Allah? Allah dah buktikan sayang dia pada kita. Buktinya Allah gerakkan kita hadir ke rumah dia. Betul tak? Saya tadi duduk di kursi batu luar tu, Seorang-seorang masuk, saya tengok. Sampai nak cari parking motor pun tak jumpa. Makna kata penuhnya. Alhamdulillah lah. Bagus kan? Kan? Tapi kita tanya balik diri kita masing-masing. Macam tadilah saya sebut,
Kenapa mesti tunggu satu Ramadan? Adakah Allah hanya ada di satu Ramadan? Dah di bulan lain Allah tak ada? Di bulan lain kita tak pedulikan Tuhan, satu Ramadan baru nak pedulikan Tuhan. Kalau macam tu sikap kita dan sifat kita, macam mana kita nak mendapat syurga Allah nanti di hari akhirat kelak? Atau adakah hadirnya kita dek kerana adat kebiasaan? Sebab tu kadang-kadang ada orang benda yang dia buat itu jadi ibadah, jadi ibadat. Kadang-kadang tak jadi ibadat tapi jadi adat. Datanglah orang kata, kalau saat malam tamu pun tak datang, teruk sangat, dia kata. Jadi datang tu kerana apa? Kerana takut orang kata teruk, bukan Allah kata. Jadi di manakah Tuhan kita sebenarnya? Yang ni yang malaikat tanya di dalam kubur, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bukan malaikat tak tahu semua. Yang tanya tu malaikat tahu, dah matinya Islam. Takkan malaikat tak tahu, takkan malaikat tak nampak masa dia mati atas tanah tu, kan? Orang sembahyangkan dia, orang kapankan dia. Takkan kita nak jawab bila malaikat tanya Mar Rabbuka, takkan tak tahu pun, kata. Saya kan mati Islam. Tapi kenapa malaikat tanya? Malaikat tanya tu sebagai kesedaran kepada kita. Sebab tu soalan ni sudah dibocorkan oleh Rasulullah, supaya soalan ni memberi kesedaran kepada kita. Di mana Tuhan kamu dalam hatimu? Siapa Tuhan kamu yang kamu sembah? Siapa yang kamu meletakkan ketinggian dalam hatimu? Siapa yang kamu letakkan kesungguhan dalam hatimu? Adakah aku Allah ataupun duniamu? Itu yang Allah nak tanya, itu yang malaikat tanya. Sebab tu ada orang dia lebih besarkan dunia daripada Tuhan, maka bila dia mati masuk dalam kubur, malaikat tanya Mar Rabbuka, ad-dunya, dia jawab dunia dia Tuhan, kerja dia Tuhan, ringgit Malaysia Tuhan. Sebab ringgit Malaysia jadi lebih utama daripada Allah sendiri, kan? Lebih utama daripada Tuhan. Kan susah pun tuan-tuan, kalau tak boleh datang 5 waktu, paling-paling tidak ada waktu yang kita datang. Bukan nak straight 5 waktu, kita pun tahu masing-masing ada kerja. Tapi takkan sibuk kerja sangat cari rezeki sampai tak ingat yang memberi rezeki. Sedangkan duit ringgit makan minum yang kita ambil itu Allah lah yang bagi. Tiba-tiba rezeki Allah kita pulun ambil, yang bagi rezeki kita buat tak peduli. Soalan saya mudah aja tuan-tuan, kurang ajar atau tidak hamba seperti ini? Soalan saya mudah, kurang ajar ke tidak? Betul tak? Macam contoh anak dengan ayah. Ayah ni jaga anak ni daripada kecil, ditatahnya, jaga, tak nak bagi kena nyamuk apa semua, jatuh sikit tak boleh, jaga, sayang sungguh anak. Kena pula itulah anak emas dia, seorang tu je, kan? Jaga sungguh daripada kecil, minta apa pun bagi, nak telefon bagi telefon, nak motor bagi motor, semua dibagi. Bila dia besar, ayah pun dah tak larat, koi tua dah, ayah minta tolong sikit, anak tu boleh menceplak ayah dia. Sibuklah hang ni. Hang ni siapa dia? Oh, dia boleh tikai. Hang ni siapa dia? Dia tanya. Kita daripada kecil, kita dalam perut mak kita, siapa yang bagi makan? Siapa yang bagi rezeki kalau bukan Tuhan? Kalau tak, Tuhan tak bagi rezeki, mati lemah kita dalam, kan? Allah izinkan pula kita keluar. Ada orang tak mampu keluar, tak dapat keluar, mati dia situ. Kita keluar elok, kita membesar elok, kan? Allah bagi kehidupan kat kita, walau sekalipun taklah semewah sangat, tapi sekurang-kurang hidup kita ni ada barang-barang. Rumah ada, kereta ada, kenderaan ada. Walau memanglah tak kaya sangat, tapi ada.
bahagian rezeki. Tiba-tiba kita buat tak peduli, bila Allah panggil kita datang ke rumah dia. Mana Allah panggil tu, azan berkumandang tu, hayya 'alas salah, marilah sembahyang, marilah datang ke rumahku. Hayya 'alal falah, aku nak bagi kamu kepada kemenangan, kejayaan. Marilah datang kepada kejayaan dan kemenangan. Panggil. Dia kata, itu suara Tok Bilal ustaz, bukan Allah. Memanglah Tok Bilal yang azan. Tok Bilal tu wakil bagi Tuhan untuk panggil kita. Saya bagi satu contoh lah. Macam raja. Kalau raja nak panggil kita datang istana, agung nak panggil kita datang istana, akan agung sendiri telefon kita, betul tak? Telefon bunyi, ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Ini agung, tak kenal ke agung? Agung. Ada agung telefon, mana boleh? Dia hantar pegawai dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Saya pegawai diraja. Wakil sultan minta tuan hamba datang ke istana tuanku kerana tuanku nak ajak minum kopi. Gitu. Mana tahu sungguh ke? Kan? Minum kopi. Tuanku panggil. Ada buat dia hantar wakil tolong panggil. Ini Tuan Bilal ni telah diamanahkan, Allah pilih dia untuk wakil Allah panggil kita datang ke rumah Allah. Kan? Tiba-tiba situasi macam tadi juga saya nak maksudkan. Wakil sultan tadi telefon, Waalaikumsalam. Ni saya wakil diraja ni. Lepas tu, kenapa? Naklah tuanku panggil, nak jemput tuan hamba datang ke istana. Bawa dah, biar lantak ke dia. Letak telefon. Jadi macam mana? Orang panggil derhaka tak? Derhaka sultan, derhaka raja. Oh, kalau kita sebut derhaka raja, macam berat sangat bunyi. Dia ni tak boleh petikai sultan petikai raja. Saya nak tanya, berapa ramai orang petikai Allah, kenapa tak nampak salah? Orang petikai Rasulullah, kenapa tak nampak besar salah tu? Tapi kalau bercanggah sedikit dengan pandangan-pandangan dari sudut raja, dia nampak besar. Padahal raja-raja pun masih manusia. Nah, ini Allah pun orang langgar, Rasulullah pun orang langgar. Macam mana? Ni. Jadi insya-Allah tazkirah pun tadi AJK bagi yang cakap apa? Bagi tausiah ziarah. Dia kata jangan lama sangatlah. 30 minit aja kan. Kita ni, saya ni pula sebelum dapat mic pening nak cakap apa lagi. Tapi bila dah dapat mic dia naik share. Datang pula bertubi-tubi macam-macam nak cakap. Kita apalah. Nah, jadi itulah sedikit tazkirah ringkas yang dapat kita kongsikan bersama tuan-tuan. Saya pun dulu lara, saya pun dulu tak pedulikanlah soal agama ni. Kan? Tapi lama-lama kita fikir, tuan-tuan, kita dah besar, kita dah matang, bukan budak-budak lagi. Budak-budak kecil tu tak apalah, dia kecil lagi. Kita dah besar panjang, kita fikir baik-baik. Kita ni bakal mati. Kita akan masuk satu alam yang alam kita tak pernah sampai. Tapi Rasulullah dah ceritakan kat kita betapa dahsyat dan susahnya alam tu. Dan kita sendiri menjadi saksi dengan mata kepala kita sendiri. Kita melihat berapa ramai orang di keliling kita sudah pun pergi ke sana. Adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita. Hari ini kita melihat mereka pergi. Satu hari nanti mereka melihat kita pergi. Saya kemarin bawa kereta nak pergi beli barang. Satu keluarga dalam kereta, waktu tengah hari lepas makan pula. Jadi tengah hari panas gitu, mengantuk bawa kereta. Mengantuk mama-mama gitu, mata duk kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Buka mata, kereta depan sipi-sipi depan saya. Body tu saya ingat tak tahulah boleh berapa inci tak tahu, tapi rapat sungguh. Buka Allah pulas tadi ke tepi. Dalam terdetik hati saya, Allah masih lagi bagi saya peluang untuk hidup. Kalau tak ada kata waktu tu kena, tak payah kata sesaat saja perak kena, mungkin saya tak ada pentazkirah pada malam ni. Kita pergi alam sana dah.
Semua kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, tuan-tuan. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Sebab tu kata Imam Ghazali, mudah je ayat ni. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Apa maksud isma syi'ta? Hiduplah kamu sesuka hati kamu. Kamu nak hidup macam ni, hiduplah. Kamu nak joget, jogetlah. Kamu nak Blackpink, Blackpink lah. Nah, kamu nak apa? Kamu tak nak semayang, lantak ke kamu? Kan? Orang dah tegur, kamu degil juga. Buatlah apa kamu nak buat. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, satu hari nanti kamu akan menjadi mayat. Ingat itu je. Kita nak buat apa buatlah, tapi fikir satu hari nanti kita akan menjadi mayat. Bila kita jadi mayat, kita akan dihadapkan di hadapan Allah dengan malaikat Allah. Kan? Yang selama ni kita hanya dengar ceritanya, tapi akhirnya waktu tu kita melihat sungguh di depan mata kita. Mana yang namanya Munkar wa Nakir, mana yang namanya Israel ada duduk di depan kita. Sungguh-sungguh, bukan main-main. Nah, Allah sebut zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tak ada sebarang keraguan, sungguh dan pasti. Sebab tu kita biar berfikir panjang. Moga-moga semangat kita pada satu malam Ramadan ini, kita hadir, kita ubah, tanam azam yang baru. Aku datang bukan kerana adat, tapi aku datang kerana ibadat aku kepada Tuhan. Azam sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Moga-moga satu Ramadan, malam yang mulia ini menjadi satu malam yang orang cakap apa, yang memberi satu momentum kepada kita supaya kita jadi lebih baik pada akan datang. Dan bermulalah malam ini kita nak tanam diri kita menjadi yang terbaik, sehingga lebih keluar daripada bulan Ramadan pun kita nak jadi yang terbaik. Buatlah sungguh-sungguh, tuan-tuan. Mujahadahlah sungguh-sungguh. Benda susah kan, tapi nak tak nak kita kena buat. Kita kena buat sebab yang dapat kita sendiri, bukan orang lain. Kita buat lebih kurang, kita dapat hasil pun lebih kurang. Kita buat sungguh-sungguh, kita dapat hasilnya sungguh-sungguh. Bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi cukup sekadar tu tazkirah yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Kalau ada terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak, saya mohon maaf atas apa yang diucapkan. Apapun kita sampaikan bukan nak menyakitkan hati siapa-siapa, tapi apa yang kita ucapkan untuk memberi satu kesedaran kepada kita semua bahawa kehidupan kita ini kehidupan yang nyata, bukan kehidupan yang main-main. Kehidupan yang jelas, yang akan dihukumkan ke atas kita atas apa yang kita lakukan. Moga-moga kita semua selamat di dunia dan juga di hari akhirat, dan kita semua berpimpin tangan masuk ke dalam syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Amin. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna fi lailatul qadar wa balighna fi lailatul qadar wa balighna fi lailatul qadar. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan ini ya Allah, dan sampaikan kami pada malam
ya malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Kami ingin mendekatimu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Andai kata kami tersilap langkah, kami tersalah arah, maka Engkau pandukanlah kami ke jalanmu yang benar ya Allah. Seperti mana yang kami lafazkan di dalam salat kami ya Allah, di dalam suratul Fatihah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Bantulah kami ya Allah, berilah kami kekuatan, ta'yid taufik kekuatan daripadamu untuk kami buat perubahan atas diri kami, supaya kami menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan semakin dekat kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.